Warga Dewan Yang Mulia masih berpegang teguh dengan satu usul perdebatan yang dibentangkan oleh Perdana Menteri pada hari ini, iaitu demi masa hadapan negara, gencatan politik perlu dilaksanakan segera. Namun hadir selaku ketua pembangkang dalam Dewan Perdebatan, akan saya laksanakan dua mandatori kerja. Pertama, untuk membina segala permasalahan meja perwakilan kerajaan. Yang kedua, akan saya bentangkan kepada anda kes serta hujah sulung di meja perwakilan pembangkang pada hari ini yang saya kira boleh untuk menolak usul perdebatan kita pada hari ini. Oleh yang demikian, tuan-tuan dan puan-puan, kita bergerak terus kepada masalah demi masalah di meja perwakilan kerajaan pada hari ini. Oleh itu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, selaku Ketua Pembangkang pada hari ini, saya bersetuju dengan konsep yang dibentangkan oleh Perdana Menteri. Namun begitu, terdapat beberapa pindaan yang perlu untuk saya laksanakan agar perdebatan kita bergerak dengan lebih lancar pada hari ini. Pertama sekali, pindaan masalah dalam frasa kedua pada hari ini. Memang secara literalnya, gencatan politik ini membawa maksud keadaan kita memberhentikan segala unsur-unsur ataupun bentuk politik di negara Malaysia. Tetapi perkara ini saya kira perkara yang mustahil untuk kita laksanakan kerana keadaan politik yang bergerak di negara Malaysia pada hari ini merupakan satu ekosistem yang membangunkan negara kita. Oleh sebab itu, politik ini bukan satu perkara mudah untuk kita berhentikan begitu sahaja. Dan disebabkan itulah perlu untuk mereka fahami dan mereka teliti secara konseptualnya apakah yang dimaksudkan dengan gencatan politik ini. Tahukah anda, menurut mantan Ketua Penerangan UMNO iaitu Syahril Sufian Hamdan telah pun berkata, keadaan gencatan politik yang berlaku di Malaysia pada hari ini adalah apabila kita meminimumkan unsur-unsur politik yang tidak disukai oleh rakyat Malaysia. Namun, kita perlu untuk lebih menangani isu-isu kerakyatan, ekonomi maupun kesihatan, perkara yang mampu untuk membangunkan lagi negara Malaysia tetapi kurangnya dari segi politik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Itu yang perlu untuk mereka cerap dengan baik. Masalah kedua yang gagal untuk mereka laksanakan dalam frasa ketiga iaitu gencatan politik pada hari ini. Ya, memang gencatan politik ini tidak sama dengan gencatan senjata, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Namun, mereka masih lagi perlu untuk menerangkan kepada sisi Dewan apakah mekanisme kawalan dan juga mekanisme pelaksanaan yang mereka hendak laksanakan dalam mereka mencadangkan gencatan politik ini, tuan-tuan dan puan-puan. Kerana sepatutnya untuk kita mencapai kepada masa hadapan negara yang mereka katakan baik dari segi pelaburan dan juga kemakmuran negara dari segi perkauman, perlu untuk mereka ceritakan gencatan politik ini kita sentuh tentang perkara ini. Tetapi perkara ini gagal untuk diceritakan dengan baik oleh Perdana Menteri. Oleh itu, saya harap untuk Timbalan Perdana Menteri untuk menjawab persoalan ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Terus dengan masalah ketiga, iaitu beban bukti mereka yang rezid. Saya setuju untuk kami buktikan kepada anda keadaan kita tidak perlu untuk melaksanakan gencatan politik ini dengan segera. Walau bagaimanapun, untuk kami nafikan isu yang berlaku pada hari ini merupakan satu perkara yang mustahil. Ya, memang kita sedang dilandai dengan kemelut politik. Namun walau bagaimanapun, perkara ini masih boleh untuk kita selesaikan kerana kesannya terhadap pelaburan dan juga kemakmuran negara. Ada solusi lainnya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dan ini tidak menyebabkan perkara yang terlalu kritikal. So, kita perlu untuk laksanakan ia dengan segera, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Itu perlu untuk mereka cerap dengan baik. Selesai pembinasan konsep, terus dengan masalah hujah pertama mereka pada hari ini, di mana mereka ceritakan tentang agenda pemulihan. Dan yang kedua, kejahatan politik ini boleh tiba-tiba untuk kita dapatkan satu kerajaan yang kuat. Tuan-tuan dan puan-puan, masalah hujah ini mereka lompat-lompat, tuan-tuan dan puan-puan. Tidak pernah untuk mereka ceritakan satu naratif penghujan yang baik. Dan boleh untuk kita lihat bagaimana dengan adanya masalah yang memberi kesan kepada perkara lain. Namun dengan mekanisme gencatan politik ini, kita selesaikan masalah tersebut. Dan kesan daripada isu ini juga boleh untuk kita selesaikan dengan melaksanakan gencatan politik ini dengan segera, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tanpa menggunakan mekanisme lain. Oleh sebab itu, hadirin Dewan, gagal untuk saya katakan hujah pertama mereka ini boleh untuk kita terima dengan bulat-bulat. Dan disebabkan itulah, saya minta untuk meja perwakilan kerajaan pada hari ini tapis sebelum anda ceritakan kepada sisi Dewan bagaimanakah konsep serta hujah anda boleh untuk menyelesaikan masalah dan mencapai kepada masa hadapan negara yang lebih baik pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan. Maka, selesai pembidasan pada hari ini. Kita teruskan dengan pembentangan kes serta hujah pertama di meja perwakilan pembangkang. Hadirin Dewan yang mulia,
cukup mudah dalam Dewan Perdebatan, saya bawakan kepada anda satu premis rasional yang bertentangan dengan meja perwakilan kerajaan pada hari ini, iaitu keadaan ketidakperluan untuk kita melaksanakan kencatan politik dengan segera demi mencapai kepada masa hadapan negara. Tuan-tuan dan puan-puan, dua asas banggangan yang cukup mudah. Pertama, saya akan ceritakan kepada anda dalam hujah pertama, mekanisme yang tidak menyelesaikan masalah kerana kencatan politik ini tidak ada beza pun dengan keadaan politik semasa. Kedua, alternatif lain yang lebih berkesan dalam kita mencapai kepada matlamat akhir untuk mencapai kepada masa depan negara dari segi pelaburan dan juga kemakmuran dari segi perkauman tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Maka terus dengan hujah pertama di meja perwakilan pembangkang pada ini hadirin Dewan. Hujah pertama ini berlandaskan kata kunci mekanisme tidak menyelesaikan masalah dan keadaan politik kita pada hari ini kekal yang sama tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Maka terus dengan analisis hujah ini tuan-tuan dan puan-puan, saya janjikan dua perkara. Pertama, untuk saya buktikan kepada anda keadaan pada hari ini apabila masalah gencatan politik ini sebenarnya tidak ada beza pun dengan keadaan politik semasa yang berlaku di negara kita. Kerana, tahukah anda, gencatan politik, menurut analisis politik UKM, iaitu Profesor Mahdia Dr. Salawati Mat Basir berkata, gencatan politik yang kita hendak laksanakan ini akan membawa kepada keadaan kemudaratan. Kerana, keadaan kencatan politik yang dilaksanakan di Malaysia bukanlah satu keadaan kencatan yang sama seperti gencatan senjata pada hari ini apabila kita menutup terus ataupun tidak melaksanakan langsung keadaan peperangan supaya gencatan senjata itu boleh berlaku. Tetapi dalam isu gencatan politik di Malaysia, kita hanya meminimumkan sahaja, dan perkara untuk meminimumkan ini boleh saja untuk berlaku lagi sekali tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Oleh sebab itulah saya katakan gencatan politik ini langsung tidak pernah membawa sebarang kesan kepada isu-isu yang berlaku dalam negara Malaysia tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dan kita lihat pula status pelaburan di Malaysia pada hari ini. Menurut Kementerian Pelaburan Perdagangan MITI dan Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia MIDA berkata, keadaan mengeluarkan kenyataan bahawa pelaburan negara kita dari segi FDI dan juga DDI sendiri semakin berkualiti dan berimpak tinggi, dan keadaannya pada hari ini adalah sebanyak 50 dan juga 50 tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Oleh sebab itu, saya katakan kepada anda, keadaan untuk kita segerakan gencatan politik ini merupakan satu perkara yang sia-sia. Kerana pertama, ia tidak akan menyelesaikan masalah, dan yang kedua, keadaan semasa sudah pun cukup baik tuan-tuan dan puan-puan sekalian dan boleh untuk kita kawal sahaja hadirin dewan sekalian. Maka, untuk menolak usul perdebatan kita pada hari ini, saya ajak semua untuk kita lihat semula analisis satu persatu. Bagaimanakah kami di meja perwakilan pembangkang mampu untuk menolak usul perdebatan pada hari ini. Maka mohon untuk terus membangkang. Assalamualaikum.